Rakyat mahu perubahan, kajian IDE. Strategi mahu menggantung Parlimen melalui pengisytiharan darurat gagal. Sekarang gerombolan tebuk atap sedang sibuk mengatur strategi baharu bagaimana mahu mengekalkan kuasa sekaligus meneruskan pengkhianatan terhadap mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Rupanya rotan yang dimaksudkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah menafikan hak rakyat untuk bersuara di dalam Parlimen. Sedarlah wahai abah yang mahu menggunakan rotan ke atas rakyat marhain ditolak oleh rakyat. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan permintaan Muhyiddin untuk mengisytiharkan darurat, Parlimen digantung dan beliau dapat mempertahankan kedudukan tanpa semak dan imbang. Ini termasuk meneruskan belanjawan tahun hadapan tanpa perbahasan dan undian di Parlimen. Kononnya cadangan pengisytiharan darurat sebagai langkah untuk memerangi pandemik COVID-19. Hebat kan rancangan itu? Untuk rekod, Muhyiddin Yassin mempunyai sokongan 113 daripada 222 ahli Parlimen, jauh dari 133 yang pernah disebut dalam audio mirip suaranya dalam Scheme of Things rekaannya. Sebelum Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan, Institut Darul Ehsan atau IDE telah menjalankan pungutan pendapat yang dinamakan sebagai Rakyat Malaysia Bersuara atau Malaysian Speak secara elektronik menerusi medium sebaran WhatsApp, Twitter, Facebook, email, laman sesawang dan juga Telegram yang dihubungkan kepada sistem e-survey IDE. Menerusi IDE, tinjauan ini melibatkan rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang yang bermula dari jam 4 petang hingga 12.30 malam, yang ini selama 8 jam, Sabtu 24 Oktober lalu. Sehingga jam 12.30 malam, seramai 51,147 orang responden telah menyertai pungutan pendapat ini. Keputusan survey menunjukkan majoriti rakyat Malaysia menolak pengisytiharan darurat dan memilih pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baharu. Soalan pertama, adakah anda bersetuju dengan pengisytiharan darurat? Terdapat 22.61% iaitu 11,560 responden menjawab ya. Sementara itu 77.39% iaitu 39,587 responden menjawab tidak. Soalan yang kedua, apakah pilihan terbaik untuk rakyat Malaysia? Sebanyak 32.49% iaitu 16,617 responden memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai PM. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pilihan iaitu 49.8% iaitu 25,469 responden. Sementara itu hanya 17.71% iaitu 9,061 responden setuju Parlimen dibubarkan dan diadakan pilihan raya umum. Berdasarkan analisis IDE mendapati majoriti yang menyokong pengisytiharan darurat adalah mereka yang turut cenderung menyokong Muhyiddin Yassin untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Sementara itu mereka yang menolak darurat lebih cenderung memilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Maknanya, jika 51,147 orang responden unik ini boleh dianggap sebagai sampel yang mewakili populasi pengundi, maka pilihan rakyat untuk Perdana Menteri Malaysia ialah Anwar Ibrahim. Keputusan ini tidak menghairankan memandangkan cara dua darjat Kerajaan Perikatan Nasional menangani pihak yang ingkar SOP COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, saiz XXXL iaitu 70 orang menteri dalam kabinet dilihat gagal berfungsi secara cekap untuk menangani masalah rakyat. Kerajaan Perikatan Nasional hilang kredibiliti dan dianggap tiada integriti oleh rakyat yang mahu keadilan dan kesamarataan di sisi undang-undang, khususnya berhadapan dengan pandemik COVID-19.